Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, cikgu akan buat satu video khas kerana Alhamdulillah channel cikgu dah semakin mendapat ramai subscriber dan ada kalangan murid-murid cikgu yang bertanyakan beberapa soalan. Jadi video ini adalah khas untuk mereka dan juga untuk awak juga yang lain. Jadi sebelum cikgu mulakan, jangan lupa subscribe, like dan share video ni, okey? Sorry lah buruk sikit button like tu sebab lukis sendiri ya. Okey, jadi soalan ini datangnya daripada Rin Rose yang bertanyakan pada cikgu macam mana kita nak buat latihan intensif 3.2, nak cari koordinat. Kemudian dia bagi tahu secara spesifik soalan itu adalah soalan nombor 2. Jadi kita akan discuss soalan yang diminta oleh Rin Rose sekarang. Baik, untuk siapa-siapa yang tiada soalan ini ataupun mungkin tak boleh nak akses sebab buku dia ada di sekolah, jadi cikgu ada sediakan link untuk terus pergi ke Google Drive. Dekat situ ada bahan, iaitu ada soalan yang cikgu snapshot soalan latihan intensif 3.2 yang cikgu snapshot daripada awak punya buku teks digital. Kat SSM ni kan canggih kan, dia dah berdigital dah semua. So it make it more easier for us. Okay, so kita pergi ke latihan intensif 3.2 soalan 2. So macam biasa, highlighter. Okay, perlu ni, penting ni, jangan lupa bawa masa dewan exam. Okay, soalan nombor 2 dia cakap apa? Dia suruh cari koordinat titik persilangan. Koordinat, okay, jadi perkataan di sini dia sebut, dia mention koordinat. Apa yang dimaksudkan dengan koordinat? Expectation pemeriksa, dia nak tengok jawapan kamu nanti dalam terms X, Y. Okay. Wih, nampak terang, canggih. Baru beli. Tak promote pun saja nak tunjuk. Okay. So, cari koordinat. Okay, jadi koordinat maksudnya awak perlu beri dalam bentuk X, Y. And then dia bagi maklumatnya lagi, bagi lengkung. Okay, dia bagi lengkung. Okey, lengkung. Jadi macam mana bentuknya lengkung sayang-sayang? Lengkung bentuknya bagaimana? Okey, boleh jadi dia begini, boleh jadi dia begini. Okey, suka hati dia nak melengkung macam mana. Okey, bergantung pada persamaan. Kemudian dia kata garis lurus. Okey, titik persilangan antara lengkung dan garis lurus 2x tambah y sama dengan 3. Okey, jadi sekarang cikgu akan lukis satu gambar rajah untuk memberikan awak gambaran apa sebenarnya yang awak kena buat. Okey, let's say dia kata lengkung x per y tolak 2y per x sama dengan 1. Ini bentuk lengkungnya, yang ini Okey, yang senyum ni, ini bentuk lengkungnya. Okey, kemudian dia kata dia ada garis lurus juga 2x tambah y sama dengan 3. Dan benda ni bersilang sebab dia minta koordinat titik persilangan. Jadi lengkung ini dan garis lurus ini bersilang. So just imagine, cikgu tak kata cikgu lukis ni the exact lukisan dia. Okay, no. Kalau awak nak tahu exact lukisan dia, dan awak kena buat jadual, masukkan nilai X, masukkan nilai Y, dan awak boleh betul-betul sketch dengan cantik. Cikgu cuma nak explain sahaja apa yang soalan ni mahu. Okay, so let's say ini adalah dia punya lengkung dan ini adalah dia punya garis lurus. Okay, nampak tak? Berlakunya persilangan antara lengkung. Okay, lengkung ini juga garis lurus. Berlakunya persilangan. Jadi ada dua titik. Kalau awak perhatikan, dia berkongsi dua titik yang sama di sini dan di sini. Nampak tak? Ui, tak nampak. Saja nak test kali tu. Tak boleh rupanya. Okey, so dia berada di sini dan di sini. Itu namanya titik persilangan. Okey, lengkung dan garis lurus bersilang. Okey. Kalau awak nak tahu soalan persamaan serentak, bila dia mention titik persilangan, so awak kena terus masuk ke dalam bab 3 persamaan serentak tau, bila awak dalam exam nanti. Okey, jangan tertanya-tanya, ni soalan mana? Ni soalan locus ke? Ni soalan bulatan ke? No. Titik persilangan adalah soalan persamaan serentak dalam KBSM. Bila form 4 dia berada dalam sistem persamaan, sebab sistem persamaan sebenarnya adalah soalan persamaan serentak, benda yang sama, cuma dia ada sedikit advance topik dalam sistem persamaan tu. Tapi just remember, bila dia bagi awak titik persilangan, bagi soalan berkaitan titik persilangan, means that awak perlu beri dia punya nilai X dan Y. Okey, maksudnya masuk dalam sistem persamaan lah kan. Dia bagi lengkung, dia bagi garis lurus, awak keluarkan X, Y. See? X, Y.
Tapi bila titik persilangan maksudnya kita akan ada dua lah XY dia, betul tak? Kita akan ada X1 Y1 dan X2 Y2. Okay, let's say di sini adalah masuk. Oish, dah terkeluar lah daripada frame. Okay, X1 Y1 dan juga di sini X2 Y2. Okay, itu maksud dia. Okay, sebab cikgu kena mention benda ni sebab student cikgu yang form 5 sendiri pun bila cikgu bagi dia soalan berkaitan titik persilangan, masing-masing ingatkan benda ni tajuk pembezaan, tak ada kaitan langsung. Titik persilangan adalah persamaan serentak. Nak bila awak perlu cari nilai X dan Y, so for sure dia adalah tajuk persamaan serentak ataupun sistem persamaan dalam KSSM. Okay, enough. Panjang betul membibil. Okay, so kita tulis semula kita punya dua persamaan yang diberi. So kita ada X per Y tolak 2Y per X sama dengan 1. Kita numberkan dia sebagai persamaan yang pertama. Okay, kemudian 2X tambah Y sama dengan 3, kita numberkan dia sebagai persamaan yang kedua. So, adik-adik yang KSSM, anak-anak murid cikgu yang KSSM, okay, bila masuk dalam topik sistem persamaan, yang first comes to your mind, mestilah nak guna teknik mana. Sebab kita belajar ada dua teknik. Betul? Kita ada kaedah penghapusan dan juga kita ada kaedah penggantian. Kalau KBSM dia tak ada masalah, dia belajar penggantian sahaja dalam persamaan serentak. Tetapi dalam sistem persamaan untuk tajuk form 4 KSSM, kamu belajar dua benda ni, penghapusan dan penggantian. So which one awak nak pakai? Awak kena decide. Okey. Cara nak decide-nya adalah awak tengok antara dua persamaan ini, mana yang nampak kompleks, satu ke dua? Dah tentulah satu ni nampak kompleks sebab dia dalam bentuk pecahan. Okey, so sekarang kita cuba ubah dalam bentuk pecahan ni kepada bentuk linear. Kalau boleh kita katakan dia sebagai linear. Ataupun maksudnya kita hapuskanlah pecahan dia tu. Okey, so let's say kita reconstruct balik persamaan nombor 1. X per Y tolak 2Y per X sama dengan 1. And then kalau kita nak selesaikan sini adalah pecahan. Maksudnya awak kena ubah dia punya penyebut. Awak kena samakan dia punya penyebut. Ini penyebut, di atas ni pengangka. Sini penyebutnya Y, sini penyebutnya X. So apa awak perlu buat? Y ni awak kena jadikan dia ada X. So dia kena darab dengan X. X ni pula kena jadikan dia ada Y. So kena darab dengan Y. So see, X darab Y dapat XY. X darab Y dapat XY. Sama dah kan penyebut. Okey, jadi pengangka akan ikut sama. Ini saja cikgu mengulang begini sebab ada murid yang dah lupa macam mana nak samakan, macam mana nak selesaikan pecahan. Dia tahu tekan kalkulator je sekarang kan. Okey, so X darab X, awak dapat X kuasa 2. Tolak, okey, ambil tolak di tengah ni. 2Y darab Y, awak dapat 2Y kuasa 2. Dan terus sahaja perkan dengan X darab Y, XY. Kenapa cikgu terus perkan kedua-duanya dengan XY? Sebab penyebut dah sama. So jimatkan sikit masa awak supaya jangan kerja tak terlalu panjang. Bukan ada markah kan, panjang kan. Okay, so awak just perkan and then tulis XY. Okay, sama dengan 1. And then kita nak kata tadi, kita punya aim adalah kita nak ubah, kita tak nak dia dalam bentuk pecahan. So XY ni kita boleh bawa ke kanan. Okay, kita boleh darabkan dia dengan 1. Dia akan jadi X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 sama dengan XY darab 1 dapat XY. Okey, numberkan persamaan ni sebagai persamaan yang ketiga. Okey, so sekarang kita akan tengok cuma persamaan kedua dan ketiga sahaja. Kita tak nak tengok nombor 1. It's too complex. Okey, too complicated sebab involving fraction. Okey, melibatkan pecahan. So kita tengok 2 dan 3 sahaja. So cuba awak bandingkan antara 2 dan 3 dan kita tengok dua kaedah yang kita ada. Kaedah penghapusan, sayang-sayangku, bila nak guna kaedah penghapusan, means that awak kena samakan mana-mana satu pun boleh ubah. Okey, contoh awak nak samakan sini 2X, sini X kuasa 2. So untuk awak samakan pun boleh ubah ini, awak perlu darabkan semua dengan X. Betul? Okey, 2X awak akan darabkan dengan X, then dia akan jadi 2X kuasa 2. Lepas tu awak boleh tolak. Kan? Betul tak? Okey, tapi apa yang berlaku jika awak buat macam tu, awak kena ingat
Bila sini awak darabkan dengan X, maksudnya Y ni pun awak kena darab dengan X, 3 ni pun awak kena darab dengan X. So, apa yang awak akan dapat? Okey, cikgu try contoh pakai pensel Okey, bila awak darabkan semua ni dengan X, okey, darabkan semua dengan X, let's say, so awak akan dapat 2X darab X, awak dapat 2X kuasa 2. X darab Y, awak dapat tambah XY sama dengan 3 darab X, awak dapat 3X. So, C, 2X kuasa 2 memang awak boleh tolakkan dengan X kuasa 2. Ataupun sini mungkin awak boleh terus buat darab 2. So, bila awak darabkan 2 nanti 2X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 akan mati. Itu namanya kaedah penghapusan. Kita hapuskan mana-mana satu pun boleh ubah. Tetapi akan ada satu kesukaran. Sebab yang berbaki nanti adalah, okay, let's say cikgu tulis kat bawah ni, yang ni cikgu dah darabkan dengan 2. Supaya awak lagi nampak. So, ni akan jadi 2X kuasa 2. 2 darabkan dengan negatif 2Y. Negatif 4Y kuasa 2 sama dengan 2 darab XY, 2XY. Okey, see, bila awak tolakkan, ini dan ini mati. Tetapi what happen to all the remains? Apa yang jadi? Sini kita ada XY. Okey, XY. Tolak. Tolak tambah, tolak jumpa tolak jadi tambah. So, 4Y kuasa 2. And then kita ada 3X. Tambah 3X. And then, tolak 2XYC. Okay, and then XY dengan XY, kita boleh jadi 4Y kuasa 2 tambah 3X. And then, tolak XY. So, it became more complex for me. Okay, dia menjadi lebih kompleks. Sebab sekarang ni kita dah ada 3 jenis. Kita ada Y kuasa 2, kita ada X sahaja dan kita ada XY. So, untuk cikgu tak recommend awak buat kaedah penghapusan sekiranya awak ada persamaan linear dan persamaan kuasa 2. Jika soalan memang dia bagi secara general, dia tak kata pun suruh buat kaedah apa, awak yang perlu pilih. So, jangan pilih kaedah penghapusan jika awak ada persamaan linear, linear dia ada kuasa 2 di atas dan ada kuasa 2 pula untuk persamaan yang seterusnya. Okey, faham? Kalau awak nak buat juga kaedah penghapusan, boleh pastikan pemboleh ubahnya ada satu sahaja. Kalau tidak, awak akan termasuk dalam keadaan yang beginilah. So, bila sampai sini, for sure cikgu rasa awak pun tidur dah kot daripada jawab soalan AdMath tu. Kan? So, kalau tak boleh buat kaedah penghapusan, ingat kita masih tinggal dengan kaedah penggantian. Yang kita tahu kaedah penggantian ni memang sangat-sangat simple berbanding kaedah penghapusan. Okey, dia lebih simple. Okey, jadi macam ni kita nak buat kaedah penggantian. Untuk buat kaedah penggantian, maksudnya kita mesti asingkan X dan Y itu. In case kita ada X dan Y lah. Kalau awak ada Y dan Z, so kita asingkan. Kita ada dua pemboleh ubah, kita asingkan. Okey, so tengok di sini. Mana yang paling senang untuk kita asingkan, dan tentulah yang melibatkan persamaan linear. Kaedah penggantian, tengok persamaan linear. Okey, so 2X tambah Y sama dengan 3. Okey, itu persamaan linear kita. Dan tadi cikgu kata cikgu nak asingkan kan. Okey, jadi cikgu asingkan. Y ni dia dah seorang-seorang, dia dah single. So, yang lain bawa pergi kanan. Awak akan dapat Y sama dengan 3, 2X bawa kanan jadi negatif 2X. So, ini adalah persamaan yang keempat. Okey, dapat buat yang ni, kerja awak dah separuh jalan. Okey, kerja awak dah separuh jalan. Okey, so sekarang kita dah keluarkan persamaan nombor 3 dari persamaan nombor 1. Kita dah keluarkan persamaan nombor 4 dari persamaan nombor 2. Betul? Okey, jadi sekarang yang lama tak nak tengok, kita tengok yang baru. Okey, kita tengok yang baru. Kalau tidak, kalau kita tak tengok yang ni, buat apa kita buat? Betul tak? Okey, so tengok yang nombor 4 ni, Y sama dengan 3 tolak 2X. Jadi sekarang kita boleh gantikan yang nombor 4 masuk ke dalam nombor 3. Okey, so kita teruskan jalan kerja kita. Syok cikgu punya video hari ni warna-warni. Okey, gantikan 4 ke dalam 3. Okey, tak kisah ya dari segi perkataan nak gantikan ke masukkan ke. Yang penting awak tunjuk jalan kerja. Okey, don't make things too complicated. Sebab AdMath ni dah complicated dah. Kalau awak komplekskan lagi dari segi pemilihan ayat. Okey, so 4 nak masuk dalam 3. Ingat 4 ni adalah untuk Y. Y sama dengan 3 tolak 2X. So, ini X. Okey, ini nombor 3. Okey, nombor 3. Sini X. So, X kuasa 2. Tulis je balik. Tolak 2. C ada Y.
Kita nak gantikan Y ni dengan 3 tolak 2X. So, masukkan 3 tolak 2X. Tengok sini, kuasa 2. So, jangan lupa tulis kuasa 2. Sama dengan X. Okey, ada Y lagi. So, masukkan Y. 3 tolak 2X. Wih, terlebih pula border. Okey. So, lepas tu kita nak buat apa? Kita nak selesaikan. Tengok sini ada kuasa 2. Tahu tak cara nak buat kuasa 2 tanpa perlu expand kan dia? Maksudnya, tanpa perlu awak tulis 3 tolak 2X darab lagi dengan 3 tolak 2X. Tahu tak? Ambil cikgu ajar. Okey, so sini X kuasa 2 tolak 2 kan? Kurungan lagi. Okey. First 3. 3 kuasa 2 awak dapat 9. Negatif 2X kuasa 2 awak dapat positif 4X kuasa 2. Ya Allah, sampai-sampai masuk kat bawah line ni. Okey, yang seterusnya ini agak tricky sikit, tapi kita boleh buat. Don't worry, benda simple. Okey, so 3 darabkan negatif 2X ni. 3 darab dengan negatif 2X. Dia dua benda yang berbeza Okey, so 3 darab negatif 2X awak dapat negatif 6X, betul? Awak tambahkan dengan negatif 6X juga. So negatif 6X darab negatif 6X awak dapat negatif 12X. Dah siap expand. Okey, so belah kanan kita pun siap lagi sama dengan. Okey, yang ni macam biasalah. Ini kembang macam biasa. Jangan kata tak reti. Kembangkan hidung reti. Okey, so X darab 3. Kita dapat 3X. Okey, makin mengarut-ngarut cikgu punya tulisan. Ada garisan pun tak ada fungsi. Makin ke bawah-bawah dah ni. X darabkan dengan negatif 2X. Negatif 2X kuasa 2. Okey. So sekarang kita nak kembangkan yang ini. Negatif 2 ni nak darabkan dengan setiap satu yang duduk dalam kotak dan kurungan. So X kuasa 2, negatif 2 darab 9, negatif 18. Negatif 2 darab 4X, negatif 8X kuasa 2. Negatif 2 darab negatif 12X, negatif 24X. Sama dengan 3X tolak 2X kuasa 2. So nampak sini ada X kuasa 2, ada X, ada nombor bulat. Bawa semua pergi kiri sebab kita akan buat EQN. Okay, kita akan buat EQN. So bawa semua ke kiri. So jadi kita ada selesaikan dulu. Okey, selesaikan dulu. Sini X kuasa 2. So 1 kan nilai dia untuk X kuasa 2. Kita selesaikan yang sama Yang sama dia punya jenis dia. Okey, sini X kuasa 2. So 1 lah. Oi, so boleh pula 1. Okey, sini negatif 8X kuasa 2. So negatif 8. Yang ni negatif 2 kan. Bila bawa pergi ke kiri dia akan jadi positif 2. So tambah 2. Jadi jawapan dia negatif 5. Boleh terus tulis. Okey, negatif 5. Ambil balik dia punya pemulih ubah. X kuasa 2. Okey, lepas tu biasanya EQN lepas X kuasa 2 ada X sahaja kan. So tengok yang ada X sahaja. Kita ada yang belah kiri ni negatif 24. Okey, yang belah kanan ubah simbol. Daripada 3 akan jadi negatif 3. Tekan je lah kalkulator dek. Jadi negatif 27. Negatif 27. Jangan lupa pemboleh ubahnya adalah X. Okey. Dan kita tengok nombor bulat. Kita ada negatif 18. Sama dengan sifar. Okey, dah siap yang ni. Jangan lupa kurung, 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 kurung. Sama dengan sifar. Yang ni perlu buat sebab kasih satu markah. Okey, lepas tu baru kita buat EQN. Okey, kita buat EQN. Awak guna teknik kalkulator awak. Okey, cara nak guna EQN dekat kalkulator awak. Awak akan tekan kat mod tu 3 kali sampai awak jumpa perkataan EQN kan. Lepas tu awak cari perkataan degree, DEG. And then awak masukkanlah nilai untuk A, B dan C. Okey, so A dia adalah negatif 5. B dia adalah negatif 27. Dan C dia adalah negatif 18. So awak akan dapat. Uish, cikgu salah masuk ni. Okey, ada careless mistake. Baru cikgu perasan. Negatif 2 dengan negatif 12. Positif 24. Mesti korang masa tengok tu korang dah, cikgu tu positif sepatutnya. So positif 24. Jadi positif 24. Yang ni tukar simbol. Tolak 3. So sini 21. Okay. Kalau dapat yang mengarut masa buat EQN tu, so sah-sah lah awak careless mistake macam cikgu. Jangan cikgu liquid. Okey, so kita dah betulkan. Jangan careless mistake macam cikgu. Ya Allah, dah lah buat video careless waktu. Ish. Okey, kita masukkan semula. Nilai A adalah negatif 5, B adalah 21 dan C adalah negatif 18. So kita dapat, barulah logik
barulah logik itu sampai. Tara-tara. Okey, so X kita yang pertama adalah 3. X kita yang kedua adalah 6/5. So 6/5. Okey, kita nak masuk sekarang kat dalam ni untuk dapatkan satu lagi markah. So X dan X, jadi terus X tolak, X tolak. Okey, and then 3 positif, tak ada masalah, masuk je. Yang ni sama ada awak terus masuk 6/5 pun boleh, ataupun kadang-kadang ada student cikgu dia suka ubah, dia jadikan 5X tolak 6 pun boleh. Okey, 5 ni awak darabkan dengan X ni, so jadi 5X tolak 6, benda yang sama. Okey, don't worry, benda yang sama, tak ada masalah. Okey, so kita dah dapat nilai X yang pertama. So koordinat X kita dah settle. X1 dah ada, X2 pun dah ada. So kita nak cari Y2 dan Y1. Macam mana nak cari Y2 dan Y1? Simple. Okey, kita dah ada X1 sama dengan 3. Jadi kita boleh terus guna tanpa kita guna perkataan gantikan. Kita boleh guna macam ni tau. Jika X1 sama dengan 3, maka Y1 sama dengan, ambil persamaan yang dikaitan dengan Y. Ingat, 1 dengan 2 kita tak tengok sana-sana. Kita tengok 3 dengan 4. Ya Allah, cikgu pergi sana-sana, tertutup 3 dengan 4. Oh, 4 ni ada Y sahaja. So Y sama dengan 3 tolak 2X. So salinnya ni 3 tolak 2X. So masukkan X 3. Jadi dapat berapa? Tekanlah kalkulator dek. 3 tolak, ya Allah, tak tukar lagi. Okey, 3 tolak 2 dalam kurungan 3, dapat negatif 3. Okey, so Y1 kita adalah negatif 3. Okey, next. Masuk frame tak? Ha, tu dia. Cikgu kalau tengah excited, memang dia out frame terus. Okey, yang ni pula. Jika kita ambil X2 pula. X2 kita adalah 6/5. Okey, maka Y2 sama dengan, buat sini lah. Y2 sama dengan so 3 tolak 2. Okey, rumus 3 tolak 2. X kita ganti dengan 6/5. Okey, tekan kalkulator. Pecahan jangan lupa buat dalam kurungan. Kadang-kadang ada student yang egois. Kenapa cikgu kata dia egois? Dekat sini dia buat kurungan, biar tekan kalkulator dia tak bagi kurungan. Tak baik macam tu. So ni 3/5 jawapan dia. Okey, so 3/5. Jadi ingat tak, cikgu ada bagi tahu dalam video cikgu yang sebelum ni, dah siap macam ni, jangan lupa keluarkan kesimpulan. Mesti keluarkan kesimpulan. Don't make things hard for your examinator. Betul tak? Suka hati cikgu je. Okey, lantakkan aja. Kata Ernie Zakri kan. Okey, so kesimpulannya, jangan lupa titik bertinggi Dragon Ball ni. Okey, kesimpulannya, so dia nak dalam bentuk XY. Koordinat ni XY. Jadi kita letak X1, Y1 dulu. 3, negatif 3. Okey, dan yang kedua 6/5, 3/5. Siap. Alhamdulillah. Okey, so selesai sudah video cikgu. So hopefully Rini boleh faham. Rini namanya tadi. Rin Rose boleh faham lah ya. Okey, jadi siapa-siapa yang ada lagi soalan nak tanya pada cikgu, boleh tanya je. Nanti cikgu akan buat satu playlist yang berkaitan dengan soalan-soalan yang subscriber cikgu tanya. Okey, so jangan lupa macam biasa subscribe, like dan share video cikgu ni. Okey, terima kasih.